Di mana Pulau Langkawi terus menerima kunjungan pelancong domestik sejak bermula gelembung pelancongan bulan lalu. Dan kini ia akan diperluaskan lagi dengan pelaksanaan gelembung pelancongan antarabangsa inbound bagi projek rintis Pulau Langkawi bermula 15 November ini. Namun beberapa SOP perlu diikuti oleh pelancong antarabangsa ini dan menariknya tiada syarat kuarantin dikenakan. Dan kita nak lihat mengenai pendekatan ini. Dari sudut ekonomi memang benar, memang boleh merancakkan lagi industri pelancongan. Namun dari sudut risiko kepada kesihatan pula bagaimana? Dan ini yang akan kita bincangkan bersama dengan Profesor Madya, Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah di talian bersama dengan kita. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Fizi. Ya, saya. Baik Prof, masuk ke Langkawi tanpa kuarantin. Bagaimana Prof melihat kepada isu ini? Adakah kita sudah bersedia untuk mengenakan inisiatif sebegini, Prof? Ya, begini Fizi. Ya, kalau kita lihat semalam memang benar Datuk Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah mengumumkan kebenaran untuk mengadakan ataupun kemasukan pelancong antarabangsa ke Pulau Langkawi. Jadi ini menunjukkan bahawa kesiapsiagaan fasiliti, kemudahan dan sebagainya telah diberi perhatian. Saya cukup yakin keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan melalui pembentangan ataupun pengumuman yang telah dibuat oleh Perdana Menteri itu telah melihat dengan pelbagai sudut dari segi sudut pengurusan risiko, sudut pemantauan, penguatkuasaan dan sebagainya. Jadi saya rasa ini yang merupakan salah satu langkah awal untuk kita memulakan norma baru, iaitu dengan membuka sedikit demi sedikit terutamanya dalam agensi pelancongan kita lah, kalau kita dapat lihat berfokuskan kepada SOP yang di-announcekan ataupun diumumkan oleh Perdana Menteri berkaitan dengan pelancongan antarabangsa di Langkawi itu, yang mana ianya akan bermula pada 15 November ini. Dan kalau dilihat dari sudut pengurusan risiko, saya lihat sebenarnya SOP yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri ini saling lengkap dan melengkapi antara satu sama lain, di mana SOP-SOP yang telah dibentangkan itu mempunyai SOP bagi kategori pra-pelapasan, SOP semasa dan juga SOP keberkesanan, SOP selepas melaksanakan aktiviti pelancongan itu. Ya, Fizi. Baik Prof, mungkin ada aspek lain yang perlu dititik beratkan lagi mengenai SOP ini supaya ia dapat memanfaatkan penduduk tempatan di Langkawi, begitu juga dengan pelancong domestik yang mungkin bakal bertembung nanti di Langkawi dengan pelancong antarabangsa ini. Baik, apa yang mungkin boleh ditambah baik dalam SOP-SOP ini, saya sebenarnya macam saya katakan tadi, SOP-SOP yang telah dinyatakan oleh atau yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri itu sebenarnya dilihat sangat lengkap dan melengkapi di mana ia mempunyai ketiga-tiga fasa tadi, iaitu fasa sebelum, semasa dan selepas. Tetapi apa yang boleh diperkemaskini dan ditambah baik lagi, mungkin pihak kerajaan melalui Kementerian Pelancongan, Kementerian Kesihatan dan juga pihak MKN boleh memberi penekanan dalam beberapa konteks di dalam SOP itu sendiri, seperti yang pertama meningkatkan ketepatan dan perincian maklumat serta data, terutamanya untuk Tracking and Management System CTMS COVID-19 Tracking Management System yang sedia ada di dalam MySejahtera, tetapi ianya harus diguna pakai sebaik mungkin atau dilaksanakan sebaik mungkin oleh pelancong-pelancong antarabangsa. Seperti mana yang kalau kita dapat lihat dalam SOP yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri, bahawa setiap pelancong itu perlu juga mengangkat naik iaitu upload memuat turun aplikasi MySejahtera ke dalam telefon bimbit masing-masing. Jadi ini perlu digunakan. Cuma pihak kementerian atau pihak pengurusan maklumat melalui Kementerian Kesihatan mestilah memastikan ketepatan dan perincian maklumat itu diselenggara dengan baik atau dikawal selia dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, fasiliti, kalau kita lihat fasiliti kemudahan dan perkhidmatan kesihatan yang ada di Langkawi itu perlu berada dalam mood
kesiapsiagaan yang tinggi ya, baik dari segi fasiliti dan juga perkhidmatan kaki tangan ya. Ini juga termasuk kepada penyedia-penyedia perkhidmatan pelancongan itu sendiri ya, pengusaha-pengusaha pelancongan itu sendiri. Mereka juga harus mempunyai attitude atau disiplin yang tinggi ya, dalam kesiapsiagaan sekiranya ada penularan varian-varian baru. Dan seperti mana yang saya katakan tadi, kalau kita dapat lihat ada satu elemen lagi kalau boleh kita beri perhatian di sini, iaitu memperkasakan dan melaksanakan aktiviti pengurusan komunikasi risiko yang berkesan ya, iaitu bagaimana kita berkomunikasi ataupun bagaimana kita menyampaikan maklumat-maklumat risiko ini kepada pelancong, kepada penduduk tempatan ya. Ini perlu diuruskan dengan baik. Kerana ianya akan mempengaruhi situasi semasa perjalanan aktiviti pelancongan itu. Sebab kita tidak mahu apabila suatu orang pelancong datang terlalu banyak viral ataupun kisah-kisah atau cerita-cerita yang disalah gunakan ataupun banyak berita-berita palsu keluar ya. Yang ini kawalan maklumat dari segi keberkesanan komunikasi ini juga perlu diberi perhatian ya oleh pihak yang terlibatlah, oleh kementerian, terutamanya Kementerian Multimedia dan Teknologi dan Multimedia ini perlu melihat aspek ini, iaitu pelancaran maklumat, kelancaran maklumat dan keberkesanan aktiviti komunikasi risiko. Dan akhir sekali, sudah semestinya kita semua sebagai rakyat, semua orang yang terlibat itu perlulah mematuhi disiplin kendiri bagi penduduk, perkhidmatan, penguatkuasa dan sebagainya. Dan saya cukup yakin aktiviti pelancongan ini dapat dijayakan dengan SOP yang ketat ini dan ianya menjadi satu projek rintis seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Perdana Menteri. Ini akan menjadi projek rintis. Kita tidak boleh lagi duduk berkurung dan tidak melihat ke hadapan. Jadi ini saya rasa salah satu langkah yang positif telah diambil oleh pihak kerajaan. Walau bagaimanapun semua pihak harus bekerjasama menyokong pelaksanaan aktiviti gembung pelancongan antarabangsa di Langkawi ini. Hafizi.